Riba menurut Islam. Pengenalan riba. Riba artinya adalah al-ziyadah, iaitu tambahan. Daripada segi bahasa bermaksud tambahan atau kenaikan. Secara istilah, ia bermaksud penambahan nilai ke atas sesuatu pinjaman yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman atau dijanjikan oleh penerima pinjaman. Manakala dalam pertukaran sesetengah barangan dan mata wang, ia bermaksud perbezaan nilai akibat kuantiti yang berbeza ataupun perbezaan waktu pertukaran. Terdapat dua jenis riba utama, iaitu riba ad-duyun dan riba al-buyu' dan terbahagi kepada 4 bahagian. Riba al-duyun melibatkan urusan pinjaman dan hutang, manakala riba al-buyu' melibatkan urusan jual beli item ribawi. Riba al-duyun melibatkan kadar lebihan faedah yang terhasil disebabkan tempoh, sama ada tempoh pemberian, pinjaman mata wang atau manfaat sesuatu aset. Dalam erti kata lain, riba ad-duyun melibatkan sebarang jenis pinjaman yang membawa manfaat tambahan kepada pemberi pinjam dan memenuhi 3 syarat yang berikut, iaitu terhad kepada manfaat material, bukan spiritual seperti pahala. Manfaat tambahan diterima pemberi pinjam, bukan peminjam. Manfaat disyaratkan atau dipersetujui awal. Untuk memudahkan pemahaman, riba ad-duyun dibahagikan kepada 2, iaitu riba al-qard dan riba jahiliyah. Riba al-qard. Riba al-qard berlaku apabila sebarang kadar atau manfaat tambahan yang lebih daripada pinjaman pokok dikenakan ke atas pinjaman tersebut dan dipersetujui semasa pinjaman dibuat, sama ada dikenakan oleh pemberi pinjam atau ditawarkan sendiri oleh peminjam. Dalam erti kata lain, riba al-qard melibatkan sebarang pinjaman yang perlu dibayar melebihi pinjaman pokok. Riba jenis ini adalah yang paling popular dan banyak berlaku di kalangan masyarakat sekarang. Contohnya, CA meminjamkan duit RM1000 kepada CB dan meletakkan syarat CB mesti memulangkan balik sebanyak RM1200 nanti. Lebihan RM200 tersebut adalah riba. Riba al-jahiliyah. Riba jahiliyah berlaku apabila sebarang manfaat atau kadar tambahan melebihi pinjaman asal dikenakan apabila bayaran pinjaman dilakukan melebihi tempoh yang ditetapkan, sama ada disebabkan kelewatan atau penangguhan. Boleh juga dikatakan riba jahiliyah adalah sebarang denda atau penalti yang dikenakan apabila peminjam lambat atau menangguhkan membayar pinjaman seperti mana tempoh yang ditetapkan. Contohnya, CB meminjam daripada CA dan berjanji akan bayar sepenuhnya dalam tempoh 5 bulan, tetapi CB gagal bayar pada bulan ke-5, sebaliknya bayar pada bulan ke-8, menyebabkan CB didenda atas kelewatan membuat bayaran tersebut. Denda tersebut adalah riba. Riba ini bukan sahaja berlaku apabila meminjam wang, tetapi juga apabila meminjam barang-barang. Riba al-buyu pula melibatkan urusan berkaitan item ribawi, sama ada berlaku ketidaksamaan pada berat atau kuantiti semasa pertukaran, atau pertukarannya dilakukan secara bertangguh. Riba al-buyu juga terbahagi kepada 2, iaitu riba al-nasiyah dan riba al-fadl. Riba al-nasab. Riba ini berlaku apabila jual beli atau pertukaran antara item ribawi berlaku secara bertangguh atau tidak serentak. Contoh situasi ialah membeli emas secara bertangguh atau berhutang. Dapat emas hari ini, bayaran dibuat selepas beberapa hari, atau buat bayaran hari ini, emas dapat minggu depan. Situasi ini juga terlibat dengan item ribawi lain seperti perak, beras, tamar dan gandum. Membuat pertukaran beras secara bertangguh. CK dan CL bersetuju nak bertukar beras tetapi secara bertangguh. Jadi hari ini CK serahkan 10 kg beras basmati kepada CL, manakala CL berjanji akan memberi 10 kg beras biasa pada keesokan hari. Berlainan kualiti atau jenis beras tidak mengapa, tetapi jika dilakukan secara bertangguh adalah tidak dibenarkan.
Untuk elakkan riba al-nasak, kena ingat perkara ini. Transaksi pertukaran item ribawi mesti dilakukan serentak dalam satu masa atau majlis. Kedua-dua penjual dan pembeli mesti menyerahkan item masing-masing sebelum berpisah. Tidak boleh berhutang, tidak boleh bertangguh. Riba al-fad. Riba ini melibatkan jual beli atau pertukaran antara item ribawi yang sama jenis, yang mana berlaku apabila berat dan kuantiti pertukaran tersebut adalah tidak sama. Contohnya ialah menukarkan 15 gram emas 916 dengan 10 gram emas 999. Walaupun kualitinya berbeza, tetapi oleh kerana kedua-duanya adalah emas, maka berat mestilah sama semasa pertukaran. Untuk elakkan riba al-fad, pertukaran bagi item ribawi sama jenis mesti dilakukan dalam berat atau kuantiti yang sama. Mungkin ada yang bertanya bagaimana nak tukar item ribawi yang sama jenis tetapi berlainan kualiti atau nilai dengan berat yang berbeza. Contoh, nak tukar 10 kg beras biasa dengan 5 kg beras basmati. Boleh, kena tukar dengan item ribawi lain jenis dulu, seperti mata wang. Jual dulu 10 kg beras dan dapatkan wang. Kemudian beli 5 kg beras basmati dengan wang tersebut. Contoh riba pada masa kini. Sistem perbankan adalah sistem kewangan yang dikenal pasti paling banyak menjalankan urusan riba seperti pinjaman rumah, kereta, wang tunai, pinjaman pelajaran dan lain-lain. Dalam sistem perbankan konvensional, faedah dikenakan ke atas pinjaman, bermakna pinjaman terpaksa membayar dalam jumlah yang lebih tinggi daripada jumlah sebenar yang dipinjam. Jika peminjam gagal membayar pada tempoh yang ditetapkan, jumlah faedah yang dikenakan juga akan bertambah tinggi dan sekiranya si pinjaman gagal juga membayar pinjaman tersebut, bank dengan mudahnya akan membawa kes tersebut ke mahkamah yang seterusnya boleh membawa kepada peristirahan muflis terhadap si pinjaman. Sistem insurans. Unsur riba terdapat dalam urus niaga, pinjaman dari polisi yang ditawarkan kepada peserta dalam produk insurans nyawa. Dalam sistem kemudahan pinjaman ini, syarikat insurans akan mengenakan bayaran faedah kepada peserta yang membuat pinjaman. Jelas sekali bahawa bayaran faedah tersebut merupakan riba yang dilarang oleh Islam. 5. Riba turut wujud dalam penjanaan keuntungan pelaburan dan insurans yang akan digunakan dalam pembayaran pampasan kepada pemegang polisi. Ini kerana dana-dana tabungan insurans kebanyakannya dilabur dalam instrumen kewangan seperti bond dan juga saham yang kerap melibatkan syarikat-syarikat yang berusniaga dengan kegiatan sistem perbankan konvensional. Sistem perbankan bagi membolehkan sistem perbankan yang diamalkan selaras dengan hukum Islam, urus niaga faedah adalah diharamkan sama sekali. Sebaliknya, bank masih boleh menjana keuntungan walaupun tanpa urus niaga riba melalui konsep-konsep tersebut. Yang pertama, mudharabah. Yang kedua, wadiyah, simpanan amanah. Yang ketiga, musyarakah, usaha sama. Yang keempat, murabahan, kos tambahan. Dan yang kelima, ijarah, panjakan. Sistem insurans. Para ulama telah sepakat memutuskan takaful sebagai ganti kepada insurans konvensional. Dasar tabarut menjadi teras utama yang membina paksi takaful. Penggunaan dasar ini turut menyelamatkan pengurusan takaful untuk seiring dengan keredaan syarak dalam soal muamalah Islam. Dengan penggunaan tabarut ini maka takaful terselamat dari terkena unsur gharar dan maisir. Takrif tabaru'at. Tabaru'at merupakan perkataan Arab yang bermaksud menderma secara ikhlas. Dalam konteks penjagaan takaful, setiap peserta yang ingin mendapatkan perlindungan takaful mestilah hadir dengan niat yang ikhlas untuk menderma bagi membantu para peserta yang lain. Jika mereka menghadapi musibah, dalam erti kata yang lebih tepat ialah semua peserta tersebut bersetuju untuk saling membantu di kalangan mereka di atas niat yang sama. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Maksudnya Allah telah menghalalkan berjual beli dan mengharamkan riba. Adapun di dalam hadis yang sahih pula daripada Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam menceritakan berkaitan beberapa dosa-dosa besar. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW bersabda, "Jauhilah kamu daripada 7 dosa besar ini, perkara yang membinasakan." Para sahabat bertanya, "Apakah ia, wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW bersabda, "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah,
melainkan dengan kebenaran. Memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari peperangan dan menuduh wanita yang beriman dengan berzina. Sambungannya, daripada Ka'ab bin Ahbar berkata, sekiranya aku berzina sebanyak 36 kali, lebih aku suka daripada aku memakan 1 dirham daripada riba yang diketahui oleh Allah bahawa aku memakannya ketika aku memakan riba. Untuk itu, menyandarkannya kepada Nabi Muhammad SAW adalah tidak dibenarkan kerana banyak ancaman bagi orang yang menyandarkan sesuatu yang tidak diperkatakan atau dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah api neraka di akhirat kelak. Penutup, kesimpulannya, hadis yang menceritakan berkaitan dosa memakan riba lebih dahsyat daripada berzina adalah tidak sahih daripada Nabi SAW. Tambahan pula, memakan riba dan juga berzina, keduanya adalah haram dan ia termasuk dalam dosa-dosa besar berdasarkan nas yang jelas daripada Al-Quran dan juga hadis. Akhirnya, semoga Allah SWT memelihara diri kita daripada terjatuh daripada melakukan dosa-dosa besar serta menggolongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya berjaya di dunia dan di akhirat. Amin. Kesimpulan daripada perbahasan riba di atas, yang pertama, berdasarkan ayat Al-Quran tersebut, para ulama sepakat bahawa riba merupakan sesuatu yang dilarang kerana ayat-ayat yang berjelas yang menjelaskan tentang keharaman riba dinilai sangat jelas dan secara kronologinya dapat difahami esensi pelarangan tersebut. Berdasarkan tahap pelarangannya, keharaman riba nampak nyata dan jelas dalam Suratul Ali Imran ayat 130 dan Surah Al-Baqarah ayat 275 hingga 281. Akan tetapi, para ulama berbeza dalam memaknai lafaz afan mudha'afah dalam Surah Al-Imran tersebut. Larangan riba dalam Al-Quran tersebut telah didahului bentuk-bentuk larangan yang lainnya yang secara moral. Di sisi lain, Al-Quran sangat menganjurkan masyarakat Makkah untuk menolong fakir miskin dan anak yatim yang ada di sekelilingnya. Dalam konteks ini, Al-Quran membicarakan riba dalam konteks ekonomi makro, yakni melihat dampak riba terhadap ekonomi masyarakat secara agregat. Sistem ekonomi ribawi akan mempengaruhi pelaburan semakin tinggi suku bunga. Ketika pelaburan semakin menurun, maka akan berdampak pada meningkatnya angka pengangguran. Di samping itu, sistem ribawi ini telah menjerumuskan negara-negara berkembang kepada debt trap, jebakan hutang yang dalam pengharaman riba masih merupakan elemen yang penting dalam pandangan Islam untuk mewujudkan sebuah ekonomi yang bertanggungjawab secara sosial. Ini berkaitan dengan pengaruh etika Islam yang menekankan kepada konsep keadilan sosial dan keadilan di dalam bahagian kekayaan melalui pengharaman riba. Apabila Quran mengharamkan urus niaga yang melibatkan riba, tujuannya adalah untuk melindungi mereka yang tidak berkemampuan daripada mereka yang kaya yang mungkin mengambil kesempatan daripada mereka. Oleh itu, pengharaman riba oleh Islam hendaklah dilihat sebagai satu usaha untuk memperbaiki etika manusia bahawa semua manusia mestilah dilayan dengan adil, bukannya sebagai halangan kepada perniagaan. Selain itu, kesan riba ini juga dapat memberi kesan kepada ekonomi seperti sistem riba menghalang orang ramai libat dalam ekonomi. Sebenar, sistem ekonomi akan jatuh, membawa negara ke arah kemelesetan ekonomi dan sistem ekonomi akan menjadi rapuh kerana aktiviti ekonomi yang tidak jelas. Sekian, terima kasih.